Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitab Kifayatul Muhtaj pada membicarakan Isra' dan Mi'raj karangan Asy-Syaikh Al-Imam Daud Al-Faqani, halaman yang ke-18. Dalam kurungan dan dua baris daripada atas. Dan pada satu riwayat bahawasanya tatkala sampai pada tempat itu, maka hasillah bagi Nabi SAW liar hati, maka mendengar ia Rasulullah SAW akan suara yang Rasulullah dengar itu seperti suara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka berkata ia, suara itu berkata, "Berhenti ya Muhammad." Terkejut Rasulullah. "Berhenti ya Muhammad." Maka bahawasanya Tuhan lagi sembahyang. Apa makna Tuhan lagi sembahyang? Sembahyang di sini as-salah itu ada tiga makna. As-salah membawa arti penghormatan. Maka apabila seorang hamba menunaikan as-salah, yakni menunaikan sembahyang, penghormatan seorang hamba kepada Tuhannya yang maha agung lagi maha perkasa. Apabila as-salah dari malaikat, maka membawa erti penghormatan malaikat kepada umat manusia. Nilainya malaikat berdoa kepada Allah agar manusia yang diberi penghormatan dari malaikat itu mendapat pengampunan di sisi Allah. Ya, penghormatan Allah kepada Rasulullah SAW, penghormatan Allah kepada hamba-hambanya membawa erti pengampunan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nilai as-salah itu, as-salah seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salah malaikat kepada umat manusia. As-salah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, iaitu nilai penghormatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dengan Allah memberi pengampunan dosa kepada hamba-hambanya. Maka hairan Nabi daripada mendahului ia Sayyidina Abu Bakar kepada demikian makam ini, dan daripada sembahyang Tuhanku, maka aku bertanya tatkala munajat akan demikian itu. Apa makna munajat? Najat, yunaji, munajat membawa erti suara bisikan. Jadi kalau munajat seorang hamba dengan Tuhannya, bisikan-bisikan seorang hamba dengan Tuhannya. Pengaduan, adu. Kalau mengadu dengan suara yang kuat, itu melahirkan ketidakpuashatian. Tapi munajat di sini pengaduan seorang hamba dengan Tuhannya, pengaduan dalam bentuk bisikan. Kalau bisikan tu maknanya itu rahsia, harapan seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan, ya, aduan, bisikan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala adalah Abu Bakar itu taulan kamu
Sayyidina Abu Bakar itu sahabat akrab kamu dan jinak dengan dia, dan kamu berjinak dengan Sayyidina Abu Bakar, kamu begitu akrab dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, aku jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia dengan rupa suara Abu Bakar. Aku jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia dengan rupa suara Abu Bakar, supaya hilang daripada kamu liar hati. Liar hati. Dan ada pun sembahyangku itu, iaitu kataku, firman Allah Subhanahu wa taala, ayat 56 surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi, memberi penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Hendaklah kamu memberi penghormatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan ucapkanlah kesejahteraan kamu untuknya. Taslima, dengan ucapan kesejahteraan yang terbaik, yang sebaik-baiknya. Kemudian maka diangkatkan Nabi SAW kepada Hadratul Qudsi. Memperlihatkan di sini betapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu Allah Subhanahu wa taala berikan darjatnya. Sebab itulah apabila balik daripada perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula ceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kelebihan yang Allah berikan. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah sahabat yang mula-mula memperakukan kebenaran mukjizat agung yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Isra' wal Mi'raj. Lalu Sayyidina Abu Bakar diberikan gelaran As-Siddiq, orang yang benar hatinya, benar lidahnya, benar perbuatannya. Maka diangkatkan Nabi SAW kepada Hadratul Qudsi. Maka melihat ia akan Tuhannya Subhanahu wa ta'ala dengan barang yang patutnya dengan dia. Apabila Rasulullah SAW melepasi Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diletakkan pada kedudukan namanya Al-Mustawa. Tak siapa pun yang mengetahui bagaimana ketinggian, kenapa telah dihijabkan. Jibril pun tak dapat nak memberi keterangan, dihijabkan. Kita hanya mampu menyebut Al-Mustawa. Dan Al-Mustawa itu kedudukannya disebut dengan Hadratul Qudsi. Maka jangan kita meletakkan bahawa Al-Mustawa yang diletakkan, yang diberikan darjat Hadratul Qudsi itu, kita meletakkan bahawa Hadratul Qudsi itu merupakan tempat. Dia bukan tempat. Kenapa? Kerana Jibril pun tak sampai. Kalau Jibril sampai, itu satu penempatan. Ni Jibril pun tak boleh sampai. Maka dia tak boleh diberi nilai tempat, dan dia juga tak boleh diberi nilai masa.
maka Hadratul Kursi itu bukan tempat, bukan masa. Oleh itu disebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Hadratul Kursi itu bukan tempat. Barang yang patutnya dengan dia, yang selayaknya. Allah jua yang maha mengetahui. Ya. Maka janganlah kita menganggap di sini kalau itu Allah Ta'ala tu bertempat. Tidak, Allah Ta'ala tidak bertempat. Maha suci Allah. Tempat dan masa. Maha suci Allah tertakluk dengan tempat dan masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat, tidak bermasa. Habis, kalau dah tak ada tempat, tak ada masa, itu namanya apa? Al-ajzu anil idrak. Lemah untuk kita mengetahui. Kita tak tahu. Allah jua yang maha mengetahui. Maka barang yang patutnya dengan dia, mayaliqu bihi, yang selayaknya. Mayaliqu bihi, yang selayaknya. Kita takwilkan begitu, yang selayaknya. Dan dengan tiada berkaifiat. Dengan tiada berkaifiat. Dalam ilmu maqulat, ilmu memperkatakan sesuatu, apabila kita nak memperkatakan sesuatu, sesuatu tu tak lari daripada 10 perkara. Yang pertama yang kita kata, di mana. Yang kedua, bila. Yang ketiga, siapa. Kan who, when, whose. Itu bahasa yang Mak Saleh dah ambil. Orang putih gunakan ilmu maqulat. Ilmu maqulat. Tapi kalau benda tu ada 6 aja. Kita tambah lagi 4. 10 maqulat. Maqulat, mata, bila. Maza, kenapa? Jadi itu namanya kaifiyah. Qala yaqulu qaulan maqulat. Ilmu memperkatakan sesuatu. Kalau kita nak memperkatakan sesuatu itu, kita akan perkatakan sesuatu itu pertamanya, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Apa? Di mana? Bila? When? Bila? Bila? Mata. Tadi dia sebut apa? Aina. Di mana? Aina. Mata. Kemudian kita nilai benda tu besar ke? Kam. Kam. Bilangan. Jiwa. Adik tera adik. Bilangan. Lagi apa lagi? Man, maza, aina, mata, kam. Nanti. Kaifa. Kaifa. Bagaimana? Limaza. Hal. Sama lah. Hal dia. Hal. Bagaimana? Istifham Ha? 10 perkara. 10 perkara. Kalau kita nak menilai sesuatu, kita kena nilai berdasarkan 10 yang berkaitan. Nanti kita akan bicaralah kemudian ilmu maqulat tu. Tak, ilmu maqulat bukan ilmu nahwu. Ilmu maqulat ni ilmu pecahan daripada ilmu mantik. Dia pecahan bermantik. Kena belajar nahwu lah. Tu je lah. Tiada berkaifiat dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Ta'ala pada keduanya, maka tiada jatuh
bagi seorang segala nabi dan mursalin, rasul-rasul yang diutuskan itu melihat dengan mata kepala sebelum mati. Itu yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah keistimewaan yang Allah berikan khas untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meletakkan bahawa anugerah mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj itu adalah anugerah yang agung, yang tak diberikan kepada nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Habis nabi-nabi rasul-rasul yang lain bila dapat melihat zat Allah yang maha agung lagi maha perkasa? Ya, dalam syurga, ketika menerima anugerah syurga, diisytiharkan syurga. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah muka yang bercahaya-cahaya kepada zat Tuhannya yang maha tinggi, melihat ia. Zat Allah yang maha tinggi lagi maha sempurna itu tak layak nak dilihat di dunia yang rendah ini. Hanya nanti ketika menerima anugerah syurga. Itu pun bukan semua penghuni syurga yang diberi kelebihan sedemikian rupa. Itu nak jadi khiyarullah, pilihan Allah, Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, kesayangan Allah. Maka ia pun lalu sujud kepada hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sembahnya. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Muhammad, maka sembahnya labbaik. Itulah jawapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka firmannya, angkatkan kepalamu dan pohonkan barang yang engkau kehendak aku berikan. Maka angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kepalanya, maka bersembah dengan katanya, ya Rabb, qad istakhazta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan azima. Sebelum ini ada riwayat yang lain. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila berada di Hadratul Kursi Al-Mustawa, terlebih dahulu Rasulullah memberi penghormatan. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi jawapan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkatan, segala kebaikan, segala kesempurnaan, semuanya milik engkau wahai Allah. Itu kata-kata penghormatan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita ucapkan ketika duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Setelah Rasulullah memberi penghormatan, Allah Ta'ala jawab penghormatan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Assalamu alaika, kesejahteraan ke atas dikau wahai Muhammad. Ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi. Wa rahmatullah, yang mendapat rahmat Allah. Wa barakatuh, dan mendapat keberkatan di sisi Allah. Maka Allah isytiharkan malam itu Rasulullah mendapat dua pingat. Yang pertama pingat rahmatullah, rahmat Allah. Pingat yang kedua wa barakatuh, keberkatan dari Allah. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak nak makan seorang.
dia nak bukan dia sahaja, umat dia pun diberikan kelebihan penghormatan yang sama. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kesejahteraan yang sama dipohon ke atas kami. Kami yang macam mana? Ibadillahis salihin, iaitu hamba-hamba Allah yang saleh. Yang tak saleh Rasulullah tak nak calonkan. Pencalonan hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Nak recommendation pun tengok juga yang layak recommendation, yang tak layak tak payahlah. Maka bersembah dengan katanya, ya Rab, qad ittakhadhta Ibrahima khalila wa a'taitahu mulkan azima. Bahwasanya hai Tuhanku, telah engkau jadi akan Ibrahim itu khalila, kesayanganmu, dan engkau beri akan dia kerajaan yang amat besar. Wa kallamtu Musa taklima, dan engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan. Wa a'taita Dauda mulkan azima wa alanta lahul hadida wa sakharta lahul jibala, dan engkau berikan baginda Daud itu kerajaan yang amat besar, dan engkau lembutkan baginya besi, dan engkau mudahkan baginya segala bukit. Wa a'taitu ya Rabb wa a'taita ya Rabb Sulaiman mulkan azima wa sakharta lahul jinna wal insa wasyayatina ya'maluna lahu ma yasha'u wa sakharta lahu ar-riyaha wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dan engkau beri hai Tuhanku akan Sulaiman itu kerajaan yang amat besar, dan engkau mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan-syaitan yang berkerajaan, yang bekerja baginya barang yang dikehendakinya, dan engkau mudahkan baginya angin, dan engkau beri akan dia kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudiannya. Wa 'allamta ya Rabbi Isa at-Taurata wal Injila wa ja'altahu yabri'ul amkahu wal abrasa amkahu wal abrasa wa yuhyil mauta bi iznika wa 'aztahu wa ummahu minasyaitanir rajim falam yakun lisyaitani alaihima sabila. Dan engkau ajarkan hai Tuhanku akan Isa Taurat dan Injil, dan engkau jadikan akan dia menghilangkan buta dan sopak, dan menghidupkan yang mati dengan izin engkau, dan engkau peliharakan dia dan ibunya daripada syaitan yang direjam, maka tiada bagi syaitan atas keduanya jalan. Maka firman Allah Ta'ala, qad akhadtuka habiban wa arsaltuka linnasi kafatan basyiran wa nadhira. Maka sungguhnya telah aku jadikan akan dikau ya Muhammad kekasih, dan kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia sekaliannya, menyukakan membawa berita gembira dan menakutkan bawa berita yang menakutkan mereka itu. Wa syarahtu laka sadraka wa wada'tu anka wizraka wa rafa'tu laka zikraka. Dan aku luaskan bagi kamu dada kamu, dan aku buangkan daripada kamu dosa kamu, dan aku angkat bagi kamu sebutan kamu. Wallahu a'lam bissawab. Dialog antara Allah dengan Rasulullah. Ya, antaranya setelah ucapan tahiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri peluang
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengemukakan apakah permintaan dan permohonan. Yang jelas permintaan permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu. Rasulullah tak naklah Rasulullah ini seorang rasul yang ketinggalan, tercecer, terkucil daripada mendapat kelebihan dan keistimewaan. Tidak menggambarkan ketamakan Rasulullah untuk merebut jawatan Menteri Agama ataupun apa-apa menteri lah. Tak ada sama sekali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon jangan sampai dia ni ketinggalan di kalangan nabi-nabi dan rasul. Itu aja. Kenapa? Kalau menjadi nabi yang ketinggalan, apa masalah? Tak. Kalau nabi rasul lah ketinggalan, umatnya lagi ketinggalan. Bila nabi itu mendapat keutamaan, rasul mendapat keutamaan, umatnya pun akan mendapat keutamaan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.